Didik TV KPM. Okey, untuk segmen seterusnya kita ada kaitan dengan ciri haiwan hidupan liar di kawasan hutan ataupun tumbuhan semula jadi. Okey, murid-murid di rumah, fokus, catatlah kalau ada yang perlu catat, boleh catat. Okey. Okey, kita belajar sama-sama dengan Abang Chris dengan cikgu hari ini. Boleh, cikgu. Baik. Okey, ini contoh haiwan yang kita nak belajar. Ada dua zon yang kita nak pilih, zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Okey, dekat atas tu kebanyakannya zon iklim panas. Okey, faham. Okey, tapi kita ceritakan juga zon iklim sejuk. Okey. Okey. Hidupan liar di gurun panas. Gurun panas ni zon panas lah. Zon panas. Okey. Kita ada unta, kita ada ular pasir, kita ada biawak pasir, tikus jobua, Aedex antelope, musang phoenix. Okay. Ada banyak lagi contoh. Ini beberapa contoh je lah. Ya. Okey. Yang ni kan, cikgu? Ya. Tu apa nama? Aedex antelope tadi. Aedex antelope. Ya, Aedex antelope. Betul. Okey. Apa ciri haiwan yang berada di sini? Kita tengok. Mereka ni aktif waktu malam. Kita panggil nocturnal. Ya. Malam dia aktif. Siang kenapa dia tak aktif? Mungkin panas sangat sebab kot panas. Cuaca kan. Okey. Berteduh di bawah pokok dan bersembunyi di dalam lubang untuk menjimatkan tenaga dan air. Oleh kerana suhu yang panas, maka dia kena berteduhlah ataupun pada dalam lubang kan. Okey, unta, Chris boleh angkat unta. Mana cari unta? Yang ni, cikgu. Okey, unta. Okey, unta ada bonggol, Chris. Ada, cikgu. Okey, kenapa ada bonggol? Untuk simpan tenaga. Simpan tenaga. Dan bulu mata unta pun agak panjang. Kenapa? Kerana kawasan itu berpasir, ada ribut pasir, dia akan masuk dalam mata. So bulu mata yang panjang itu menghalang pasir masuk mata. Faham, cikgu. Itu ciri-ciri antara ciri-ciri dia lah. Rusa gazelle ada kaki yang panjang. Aedex antelope tadi, boleh angkat. Ada tapak kaki yang lebar untuk berjalan atas pasir. Okey. Faham, cikgu. Ada musang phoenix juga, ada telinga dia panjang untuk mengurangkan panas dan haba. Okey, faham, cikgu. Antara ciri hidupan liar di gurun. Okey. Gurun panas. Seterusnya, kita ada hidupan liar di padang rumput savana. Zirafah, cheetah, ada dubuk, ada kuda belang, rusa gazelle, gajah Afrika. Tengok ciri-ciri dia. Gajah, singa, kuda belang, burung unta, rusa, gazelle, antelope, zirafah ini. Dia haiwan ini berhijrah dari satu padang ke satu padang yang lain. Padang dia luaslah. Untuk mendapatkan makanan, mencari air, dia akan berhijrahlah, bergerak. Ada banyak haiwan pemangsa seperti dubuk, singa, harimau bintang, harimau. Singa ni, pemangsa ni maksudnya dia makan haiwan lain. Dia nak tangkap haiwan lain. Mempunyai kaki yang panjang dan kuat untuk memburu mangsa. Cuba Chris ambil cheetah. Cheetah yang ni, cikgu. Kan? Cheetah antara haiwan yang paling laju lah. Kan? Yang kita belajar kan, dia paling laju. Dia cepat dia mengejar mangsa. Dia ada kaki yang panjang dan kuat untuk memburu mangsanya. Gajah pula, ada gajah kat situ. Ada telinga yang besar. Dan kulit yang berkedut. Tujuan dia berkedut? Untuk mengurangkan kepanasan. Telinga besar, kulit berkedut. Faham, cikgu. Ada ciri-ciri yang tertentu lah. Baik. Seterusnya, hidupan liar di hutan hujan tropika negara kita. Saya kategorikan kepada 4 lapisan sebab hutan hujan tropika ni ada 4 lapisan. Dia ada ciri-ciri haiwan yang berbeza. Kita ambil di atas dulu ya. Kebanyakannya yang atas ni renjong, ada burung enggang, kelawar, kakak tua, lebah. Kan sarang lebah kan tinggi kan. Betul, tu harga dia mahal. Lapisan kedua kita panggil kanopi, ada kera, kongkang, ular sawa, ada burung, ada tupai terbang. Lapisan tengah ada harimau bintang, ada katak pokok. Kita jarang jumpa katak pokok ni. Tupai, ada tenggiling, ada orang utan, lutong pun ada. Lapisan bawah lantai hutan kita ada landak, rusa, tapir, memerang, seladang dan beruang. Ini beruang matahari. Beruang ada matahari dekat Malaysia.
Seterusnya, hutan monsun tropika. Okey, haiwan dia kita nampak dia lebih besar sikit saiz dia. Okey, ada badak sumbu, ada burung helang, gajah, harimau, buaya, ular dan haiwan-haiwan ini ada juga di Malaysia sebab Hutan monsun monsun tropika. tropika lebih kurang. Okey. Lebih kurang dengan Malaysia. Dia dekat saja kan jiran kita. Ya. Okey, ciri-cirinya ialah mempunyai bulu nipis, kulit berkedut, saiz dia besar, suka berendam dalam lumpur. Kerana apa? Nak kurangkan haba kan. Bila panas, sebab panas kan dia tu? duduk dalam lumpur. Ya, Badak badak sumbu sumbu. kan duduk dalam lumpur. Okey. Ada haiwan jenis karnivor. Karnivor ni makan haiwan lain, makan Ya. daging, ataupun herbivor, makan daun. Okey. Okey, ni hidupan liar di zon iklim Iklim sejuk. sejuk. Okey, sejuk biasanya salji. Sebab tu kita nampak paparan ni dalam foto ni warna kebanyakannya putih. Dia penyesuaian diri dia dengan salji dan tempat sejuk. Bulunya tebal. Okey, badan dia saiz pun besar. Okey, contoh arnab Arktik, tikus lemming, rubah Arktik, anjing laut, beruang kutub, penguin. Okey. Haiwan berlemak dan berbulu tebal sesuai dengan persekitaran yang sejuk, warna putih, okey, untuk melindungi daripada pemangsa. Tapak kaki juga lebar, bergerak di atas salji. Terdapat di kutub utara ialah beruang kutub, karibu, arnab. Di kutub selatan, penguin dan anjing laut. Okey, dia tak sama tu kutub. Dia sejuk dua-dua tapi berbeza haiwan. Faham je. Okey. Baik, Chris. Okey. Boleh tak terangkan kat saya ciri-ciri hidupan liar mengikut zon iklim berikut? Ada 4 zon iklim. Panas dan sejuk tadi, ada hutan yang berbeza. Chris nak ambil yang mana? Okey. Saya rasa Chris nak pilih A, cikgu. Gurun panas. Gurun panas, boleh? Okey. Okey. Ciri-ciri Apa ciri hidupan hidupannya, liar di sana? biasanya aktif pada waktu malam, nocturnal. Okey, betul. Sebab pada waktu siang panas kan, cikgu? Panas, betul. Okey. Selepas tu mereka akan berteduh di bawah pokok Okey. untuk Ada pokok tu dia redup, dia ada oksigen sikit. atau di dalam buat lubang air, untuk jimatkan tenaga dan air. jimat tenaga dan air. Okey. Okey, seterusnya sebagai satu contoh, dalam kalau ikut zon iklim gurun panas, Okey. kita boleh cari unta, cikgu. Unta. Okey. Dan Unta ni hidupan liar ya. hidupan liar. Dan unta ni mempunyai bonggol, cikgu, Ya. untuk Kenapa dia ada untuk bonggol? simpan tenaga. Simpan tenaga. Okey. Dan selepas tu kaki dia pun Kaki pun lebar. tapak kaki pun lebar, kaki lebar supaya senang nak jalan berjalan atas pasir. atas pasir. Okey. Yang itu saja yang Chris Lengkap ingat. Betul tak? jawapan Lengkap. Chris. Okey. Okey. Murid-murid boleh ingat catatlah apa yang abang Chris sebutkan tadi. Okey. Cikgu, kalau Chris nak cuba lagi satu boleh tak? Boleh? Pilih Okey. satu. Saya nak pilih D, cikgu, Arktik. Arktik. Okey. Maksudnya zon iklim sejuk, betul Zon tak? iklim sejuk. Betul? Betul. Okey. So ciri-ciri hidupan liar di sana, haiwannya berlemak dan berbulu tebal. Bulu tebal. Sebab sejuk kan? Okey, warna dia Warna dia putih. putih biasanya. Kenapa? Bulunya putih untuk dapat melindungi daripada haiwan Pemangsa. Pemangsa. Betul. Sebab kawasan salji kan putih kan? Ya, Jadi dia macam menyamar sikit. betul. Tapak kaki pun lebar, cikgu. Lebar juga. Sebab Betul. senang nak jalan Betul. atas salji. Ya. Ya. Tapi di sini tak adalah, cikgu. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Zon sejuk kat situ. Okey. Sebagai contoh, di zon iklim sejuk atau Arktik, kita boleh cari haiwan beruang kutub, Beruang kutub. Okey. arnab, Arnab. karibu. Karibu pun ada. Okay. Arnab. Arnab pun ada. Arnab kutub juga. Arnab kutub. Okey. Dan lagi penguin. Penguin. Yang comel. Okey. Penguin duduk di selatan, kutub selatan. Okey, faham. Okey, kita Jadi, rumuskan sikit kan. Boleh, cikgu. Okey. Silakan. Dalam segmen ini tadi kita dah belajar apa ciri hidupan liar mengikut zon iklimnya. Kalau zon panas, cirinya biasanya kaki dia lebar, panjang kakinya, ada bulu mata yang panjang juga kan. Supaya dia boleh simpan tenaga ataupun haba, kontrol haba supaya tak cepat dia hilang itulah tenaganya. Okey. Itu antara ciri iklim di kawasan panas. Kawasan sejuk juga sama macam Chris dah cerita tadi. Ada bulu tebal warna putih. Okey, berlemak,
Semua itu penyesuaian atas suhu yang ekstrim. Didik TV KPM